malu untuk meminta, malu untuk mengeluh, malu nak komplain pada Allah. Wahai Muhammad, tak sampai pada kamu cerita Musa ke? Nabi Musa sebelum kamu umur 40 tahun diangkat menjadi rasul, baru kamu diberikan tekanan, kamu diberikan macam-macam cobaan. Cerita Nabi Musa belum lahir, Fir'aun dah memburu untuk membunuhnya. Siapa kamu, wahai Muhammad? Menjadi malu dia bila seolah-olah Jibril berbisik ke telinga dia. Begitu juga bila cerita tentang Nabi Yusuf. Tuan-tuan, saya ada masalah malam ni. Tuan-tuan ada masalah malam ni. Siapa dalam surau ni tak ada masalah? Cuba angkat tangan. Adakah masalah kita malam ni lebih besar daripada masalah yang ditimpakan oleh Allah kepada Nabi Musa? Adakah masalah kita malam ini lebih besar daripada masalah yang Allah timpakan kepada Nabi Yusuf? Daripada alif lam ra dibacakan oleh Tuan Imam, cobaan demi cobaan ketika masih lagi belum sampai umur baligh. Kata ulama, umurnya bila? 12 tahun ke bawah. Ketika itu adik-beradiknya sudah membenci dia, Yusuf alaihissalam. Adik-beradik benci. Tuan-tuan, kadang-kadang adik-beradik kita tak suka kita. Tak sampai macam adik-beradik kepada Yusuf sampai nak bunuh adik sendiri. Adik-beradik pakat nak bunuh dia. Bencinya kepada apa? Kepada adik dia sendiri. Allah takdirkan Nabi Allah Ya'qub, ayah kepada Nabi Yusuf ini, ada 12 orang anak. Sebenarnya 13. Sebab seorang itu iaitu perempuan, namanya Dinah. Ada 12. Sebab itu bila disebut ilqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bermula ayat keempat ini menceritakan penderitaan. Ketika Tuan Imam baca tadi sampai ayat 39, penderitaan atas penderitaan atas penderitaan atas penderitaan. Seorang budak kecil dibenci adik-beradik, pakat nak bunuh, baling dalam lubang, dalam telaga, dibeli, dibawa ke Mesir dalam keadaan dijual. Orang kaya ambil, orang kaya pula dok main dia, goda dia, dipenjara. Rintangan demi rintangan Allah ujikan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita faham cerita ni, Pak Imam baca tu, mulalah kita menangis lah. Mula kita rasa sempit dah. Tiba-tiba Allah menyebut fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang mendapat title ulul azmi. 5 Rasul ini tak ada pun nama Nabi Yusuf. Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi Yusuf? Tak ada. Cerita dia tadi seolah-olah nak hancur hati kita. Bagaimana jahatnya adik-beradik sanggup bunuh adik sendiri. Dan kerana hasad. Yang pertama, hasad. Dalam keadaan hati kita kotor. Sebab tu kita ni umpama keluarga besar ayat 4. Saya sayang semua ni. Cuba malam ni kita duduk sekejap, duduk fikir sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia. Arwah Tuan Haji Ali. Jadi kalau pagi basuh kereta, Ustaz, ini kuliah mana? Sebab saya. Kita nak semua ni ke syurga. Poin yang pertama, apa masalah kita hidup ini sehingga kita ini tidak boleh berkasih sayang? Apa masalah kita kat dunia ini sehingga kita berkasih sayang dalam keadaan kita bersyarat? Kerana di sana ada manusia yang Allah ciptakan daripada perut yang sama, ayah yang sama. Dia boleh jadi berbalah akibat daripada hatinya tidak ada rasa satu sifat, iaitu ukhuwah.
Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu dia mesti bersaudara. Saudara ini dia mengikat kasih sayang. Sebab itu ini asas dalam persaudaraan ini. Antara pertama bahayanya hasad. Tuan Imam baca tadi dalam solat sunat witir rakaat ketiga, wa min syarri hasidin idza hasada. Perkataan kalau kita belajar bahasa Arab, wa min syarri hasidin. Hasidin tak ada alif lam ma'rifah. 5 musuh orang beriman, 5. 2 tak nampak, nafsu. Kedua syaitan. Syaitan dah rantai dah, sekejap cuti. 3 ni manusia. Orang kafir yang memerangi dia, kafir harbi. Orang munafik yang membenci dia, munafikun yubghiduhu. Yang kelima, wa mu'min yahsuduhu. Orang mukmin yang hasad padanya. Ini berlaku kepada cerita Nabi Yusuf. Sebab itu apabila dibacakan dalam ayat ini, wahai ayahku, ketika Nabi Yusuf kata, aku melihat dalam mimpiku, aku melihat 11 bintang, dan juga matahari, dan juga bulan sujud padaku. Kerana Nabi Yaqub tahu bencinya adik-beradik Nabi Yusuf pada dia, dia kata, ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika faya kidu laka kaidan. Wahai Yusuf, jangan kau cerita ke adik-beradik kamu, sebab mimpi kamu ni dipanggil ru'yatus salihah, mimpi yang baik. Pada masa depan besok kau punya masa depan cerah. Kau jangan cerita ke orang, nanti adik-beradik kau hasad pada kau, benci pada kau, geram pada kau. Sebab itu tuan-tuan, ulama kata, kita kalau gembira jangan cerita sangat dengan orang, sikit-sikit je. Sebab ada orang tak suka dengar kegembiraan kita. Anak dapat 10A masuk dalam Facebook, anak dapat 20A masuk dalam Facebook. Jangan. Ada orang bila kita gembira, dia pedih, dalam hatinya ada hasad. Ingat ni cerita ni. Kalau kita sedih pun jangan mengeluh dekat Facebook. Sebab ada orang bila kita susah, dia gembira. Bila kita ditimpa kesusahan, dia gembira. Ini yang ditunjukkan oleh Allah, bahawa 11 yang dikatakan bintang itu ialah adik-beradik dia yang jahat. Nabi Yaqub ada 13 anak. Dia ada Robin, kedua Simon ataupun Simon, yang ketiga Levi. Daripada Levi inilah lahirnya keturunan Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat Yahuza. Yahuza ni asal Bani Israel, yang dipanggil Israel. Israel Yahudi. Yahuza ni lahirnya ialah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Yang kelima Dan ataupun Dan. Yang keenam Natali ataupun Naftali, bahasa Ibrani. Di sana ada Gad. Di sana yang ke-8 Asher. Di sana Iskar, Isakar. Di 10 Zebron. Yang ke-11 dia ada Yusuf. Yusuf adik-beradik, satu mak satu bapa dengan adik dia Binyamin. Daripada Binyamin lah datangnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini, dia punya moyang ialah Binyamin, adik kepada Yusuf. Cerita Talut dengan Jalut. Talut itu keturunan daripada Binyamin. Yang ke-13 ialah perempuan satu-satunya, the one and only anak perempuan namanya Dina. Daripada 12 yang laki-laki, tolak Nabi Yusuf 11. Itu yang dikatakan dalam ayat yang keempat, dia akan sujud. Maksudnya dia menyerah kepada Nabi Yusuf. Bila mana Nabi Yusuf akhirnya jadi menteri keuangan kerajaan Mesir. Dalam kehidupan ini yang kedua, daripada ayat yang dibaca, saya ringkasnya, kena siqah kepada Allah. Siqah, sangka baik kepada ujian-ujian Allah, tuan-tuan. Kita malam ni payah macam mana, masalah kita tak sepayah Nabi Yusuf. Orang benci kita tu pedih dah, pedih. Kedua, kawan baik benci kita, tikam belakang, backstabber, pedih dah, pedih. Yang ketiga, lagi pedih, yang menikam kita ialah adik-beradik.
Paling pedih sekali bila adik-beradik menikam kita. Tetapi Allah memberitahu wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Allah memberikan Nabi Yusuf iaitu satu kelebihan, dia boleh mentakwil, mentadbir mimpi. Mimpi ni satu benda yang dijanjikan oleh Nabi yang masih berbaki kepada orang soleh hari ini. Kalau dulu ada Tok Guru, Tuan Guru Datuk Dr. Harudin, banyak mimpi-mimpi bila dia takwil atau tafsir, alhamdulillah kelebihan dia. Banyak alim ulama rujuk pada dia. Bila dia pergi, kita kehilangan orang-orang soleh macam ni. Sebab itu dia banyak bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu siapa jumpa Nabi dalam mimpi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa nampak aku dalam mimpi dia, sungguh dia nampak aku sesungguhnya. Dan syaitan tidak boleh menyerupai aku. Lalu dalam keadaan dia yakin janji Allah, ketika dia dianiaya, dibaling dalam telaga, umurnya 12 tahun, dia sampai kepada umur walamma